Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam tahajud. Okey, so sekarang ni kita berada di next topic selepas time frame. Apa dia? Iaitu direction. Direction. Yes. Satu benda yang key dalam market, di mana benda ni korang nak hold ke, korang nak scalping ke, semuanya ada dekat sini. Okay, ada dekat sini. Okay, untuk korang tahu tentang direction, Ustaz list dulu benda yang korang kena tahu adalah first, time frame. Okay. Kedua adalah big movement. Ketiga adalah storyline. Okay, faham? Tiga benda ni adalah benda yang mempengaruhi sesuatu direction market. Contoh, time frame. Korang janganlah pergi follow lower time frame pula. Korang fokuslah kepada father time frame or mother time frame. Okay, dua tu, father time frame or mother. Okay, untuk big movement, ini 100% on line chart. Time frame apa Ustaz? Weekly or daily sahaja. Okay, storyline, ini penting. Ini key point dia adalah korang kena bercakap dengan chart. Bercakap dengan chart. Okay, so benda ni penting ke? Sangat-sangat penting lah. Barulah korang nak boleh jadi seorang swinger ke. Korang nak swing kan, korang nak hold 100 pip, 200 pip, dekat sini. Okay, and then korang nak scalping ke, semuanya berdasarkan direction. Contoh nak scalping macam mana? Korang nak makan rejection, itu dalam topik time frame lah. Time frame pula, apa nama, topik direction lah. So daripada direction lah korang akan nampak setup tu nak pergi mana. Korang boleh predict. Maksudnya korang boleh predict price tu. Okay, dia turun sini, dia nak reject, and then kenaikkan sementara, and then buat satu penurunan besar. Macam ni kita nak, Ustaz nak korang boleh faham benda ni. Korang boleh expect apa market tu nak buat. Faham tak? Okay, Ustaz nak korang, bila korang tengok chart tu, korang boleh expect apa price tu nak buat. Price tu pergi dekat sini, dia reject, kenaikkan sementara, and then dia sambung penurunan. Benda tu, and then dia buat kenaikkan sementara, dia buat satu penurunan yang besar. Benda ni yang Ustaz nak korang faham dalam topik direction. Sebab kalau korang tak faham tentang direction, korang tak tahu nanti dekat mana nak exit. Faham tak? Benda tu boleh hold, tapi korang close. Benda tu sepatutnya korang close awal, tapi korang nak hold, and then last loss. Okay, so okay, Ustaz akan tunjuk dekat apa nama chart lah. Okay, supaya korang betul-betul nampak benda tu. Okay, so okay, jap. Kita ambil satu pair. Katakan time pair apa NZD Cap. Okay, first kali adalah apa yang korang kena buat. Korang buka weekly line chart. Okay, line chart. And then apa benda yang korang kena buat dalam line chart ni, korang ambil kotak. Korang tanda semua big movement ni. Big movement tau, bukan satu pergerakan kecil, pergerakan yang besar. Pergerakan yang besar. Korang tanda je semua big movement ni. Tanda. Sebab apa? Sebab dekat sini lah korang nak tengok dia punya rejection tu semua ni. Ni daripada sini. Okay, so bila korang dah ada semua big movement ni, and then nanti baru korang boleh tengok apa price tu buat. Okay, contohan ini daripada sini. Okay, korang tengok bila kita buka kat daily. Okay, line chart daripada weekly tadi. Then bila korang masuk weekly daily, korang akan nampak contoh price dia naik, dia buat rejection dekat weekly punya resistance tadi. Tengok
Macam Ustaz kata lah. Nampak? Weekly tu kita ambil dekat resistance sini kan. Sini pada ni. Sini ada big movement. Satu pergerakan yang besar korang tengok ni. Area ni atas ni pun boleh tak? Okay, Ustaz tukar warna. Nanti korang keliru. Okay, kita ambil warna hijau. Okay, resistance ni kita ambil warna hijau. Okay, kat sini. Kenapa Ustaz ambil sini? Sini ada big movement tak? Satu pergerakan yang besar tak kat sini? Cuba korang tengok betul-betul. Satu pergerakan yang besar. Sini kecil je, tapi sini satu pergerakan yang besar. Sini sikit je, tapi sini satu pergerakan yang besar. Faham tak? So itulah reason kenapa Ustaz tanda kat sini. So kita boleh expect lah. Okay, price dah buat satu breakout dekat satu big movement ni. So kalau dia retest, sini possible untuk dia naik. Sebab sini satu big movement. Kita nak tahu dia mesti reject dekat tempat-tempat yang big movement high time frame. Contoh macam ni. Kita tanda, korang tengok mungkin korang tak percaya, tapi inilah yang kita panggil rejection lah. Kalau dia punya direction tu salah, tapi dekat sini akan berlaku rejection. Maksudnya bila price datang, dia mesti reject penurunan sementara. Sama juga kat sini, bila price datang, dia akan buat satu penurunan, tak kira lah sementara ke dia nak turun terus ke, tapi dekat situ dia mesti respect. Faham tak? Respect. Sebab time frame weekly. So contoh korang tengok. Korang tengok daily lah. Okay, sini okay. Tadi betul lah kita ambil kat atas ni. Okay, kita tengok weekly balik. Kita adjust ni big movement ni. Ini bukan kita ambil yang tengah tau, yang sini. Sini satu pergerakan yang besar ni. So korang tengok, bila price turun, dia reject. Nampak? Dia reject. Sama juga macam ni. Sini dia buat satu big movement kan, naik. So dia pecah, turun kan. Bila dia datang sini, kalau korang tengok dekat lower time frame, confirm korang akan nampak rejection. Sama juga bila dia datang sini, tempat big movement ni, dia mesti reject. Faham tak? Ini yang kita panggil rejection. So contoh kalau korang tengok kat H4, okay, nampak? Bila dia datang kat tempat ni, dia reject. Reject besar ke sikit Ustaz? Korang tengok sendiri lah. 100 pip juga lah. Kat sini pun 140 pip. Dekat sini pun berapa? 270 pip. So ini kita panggil rejection. Okay. And then direction. Okay, direction tu macam mana nak faham? Okay, macam tadi lah, kita ada 3. Satu time frame, satu big movement, dan satu lagi storyline. Okay, time frame korang dah tahu lah, Ustaz dah explain. Weekly. Okay, weekly. Okay, yang kedua adalah apa? Korang ingat ke tak? Satu, Ustaz ulang balik. Satu adalah time frame. Yang kedua, big movement. Okay, big movement. Dan yang ketiga adalah storyline. Ustaz tulis lah, nanti korang lupa. Satu, big movement. Ini big movement tu apa? Ni lah, pergerakan besar. Kecil ni kita tak nak. Ni penurunan ni tak nak. Yang kedua, first time frame lah. Salah, ni kedua ni. Sekejap. Tak lawa. Korang tengok sini balik lah. First time frame, kedua big movement, ketiga storyline. Okay. So korang tahu lah, time frame weekly. Yang kedua big movement. Yang ketiga apa? Storyline. Storyline tu korang nak tahu macam mana? Macam saya cakap, korang nak tahu storyline, korang kena bercakap dengan chart. Contoh macam sini kan, ada SNR semua kan, big movement. Kena apa ni? Kena break. Bila dah break, dia pull back, kena naik. Faham tak? Breakout, pull back, entry. Macam tu. Okay. So bila dia dah break resistance, dia mesti nak cari satu resistance yang baru. Faham tak? So direction dia adalah buy. Contoh lah. Okay. So itu cara korang nak baca direction.
Daripada breakout lah. Breakout apa? Breakout SNR. Okay, contoh satu lagi korang nak baca direction adalah, okay, Ustaz padam ni dulu. Kotak-kotak. Kotak-kotak apa Ustaz? Ni kotak-kotak Sekejap Ustaz selalu akan tanda daripada sini, bawah ke kiri lah. Macam kita tanda SRR sini. Dan sini ada lagi. Dan sini ada lagi. Nampak? Dan ni sambung je. Sambung je. Ini pun sambung je. Ini pun sambung je. Dan atas ni. Okay. Okay. So, kalau korang perasan okay, sini ada satu lagi. Okay. Forex adalah permainan kotak-kotak. Faham tak? Setuju ataupun tidak, itulah hakikat. Forex ni adalah permainan kotak-kotak. Kotak-kotak apa Ustaz? Kotak-kotak SNR. Ni. Nampak? Okay. So, korang tengok. Okay, korang tengok. Korang nilaikan sendiri. Nilaikan sendiri. Kenapa dekat sini reject? Nilaikan sini. Kenapa kat sini reject? Kenapa kat sini reject? Kenapa kat sini reject? Reject. Kenapa? Dekat sini reject. Kenapa? Inilah forex yang kita tak nampak. Faham tak? Kita tak tengok betul-betul. Kita just bila buka chart, apa yang korang buka H1, dah lah korang zoom. Faham tak? Lepas tu korang tak nampak apa market tu tengah buat. So kalau korang nak jadi trader yang bijak, korang buka weekly. And then korang akan nampak jalan cerita dia apa. Contoh. Siapa yang pakai trend line, katakanlah korang pakai trend line, tarik, apa jadi? Setup, sell. Nampak? Direction, sell. Contoh. Okay, katakan sekarang ni price, okay, korang tengok daily pun tak apalah. Daily pun ada kat kotak-kotak dia. Kotak-kotak daily tu lagi ni lah, lagi korang kena sharp mata tu. Sebab daily dia lebih orang kata banyak noise sikit lah daripada weekly kan. Weekly dia senang kau nampak. Sudah. Tanda tak nak keluar dah. Mana dia cat? Okay, sini. Okay. Nampak? Nanti korang akan faham lah benda ni, apa yang Ustaz nak explain. Okay. Apa yang Ustaz nak korang faham adalah ni. Nampak forex permainan kotak-kotak. Mainan kotak-kotak. 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 Okay. Sebab tu bila Ustaz tunjuk, Ustaz explain, korang kena faham. Korang kena tengok betul-betul benda tu. Sebab benda ni penting, besar. Contoh, bila price, katakan semua benda ni tak ada. Korang dah tahu kan, sini level SNR, katakan price ni tak ada lah. Katakan tak ada. Okay, so korang tahu lah, price kalau dia break sini kan, kalau dia break kat sini, dia naik, dia nak pergi mana? Ke sini lah. Sebab sini ada level SNR. Itulah direction. Faham tak? Katakan dia tengah main kotak-kotak ni, kotak-kotak ni. Lepas tu dia break, dia nak pergi mana? Kotak ni lah. Direction dia ke sini. Faham tak? Sama macam ni, dia main kotak-kotak ni. Lepas tu dia break, dia pergi mana? Kotak ni lah. Direction dia nak ke atas. Okay, ini kalau korang nak tengok daripada daily. Tapi Ustaz memang 100% dekat weekly. Faham tak? Sebab weekly kita akan nampak benda tu lebih strong, lebih kuat. Okay, korang akan nampak benda tu sharp. Dan dia pada time frame. Sebab tu Ustaz suka dekat weekly.
So bila korang ada set up weekly ke, benda tu memang boleh jalan jauh lah. Okay, so practice benda ni. Korang cuba buat kotak-kotak ni macam yang Ustaz ajar dekat SNR pun Ustaz ajar. Benda ni lah akan tunjukkan direction kat korang, kat mana dia nak pergi, kat mana dia nak pergi. Okay, so bila korang dah nampak benda tu, korang cari lah SNR yang valid. Faham tak? Contoh beat movement ni valid tak? Ni beat movement ni valid tak? Valid lah, ada second movement. Buat contoh macam ni, ada second movement. Price break, bila datang sini mesti kita cari setup untuk sell. Faham tak? Contoh macam tu. Okay, so korang study balik cara untuk baca direction ni. Bila korang dah faham lah, okay, price respect sini, so dia kena cari mana? Sini. Sini mana? TP. Macam tu. Bila korang dah tahu direction nak pergi mana, senang. Korang dah faham apa market tu nak buat, apa market tu nak bagi. Okay, so itu saja daripada Ustaz untuk topik direction. So semoga bermanfaat dan tolong ulang sampai faham. You're like a circle that floats